Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Terciduk, di mana ahli kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Nabil, Nur Azwan Iqmal, Siti Nur Ain, Nur Hashimah dan Muhammad Syafiq. Okey, untuk pembentangan ini adalah berkenaan dengan subjek pengurusan peruncitan. So, pembentangan ini adalah berkenaan dengan tugasan yang telah diberikan untuk kajian berkenaan dengan pengurusan peruncitan bagi sebuah syarikat. Jadi, kumpulan kami telah memilih sebuah syarikat iaitu syarikat Aeon untuk dikaji berkenaan dengan cara Aeon menguruskan peruncitan mereka dalam sebuah syarikat mereka. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya meneruskan untuk poin yang pertama adalah kepada rakan saya yang akan membentang untuk poin yang pertama. Silakan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tahukah rakyat Malaysia bahawa industri runcit Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan negatif 11.4% dalam penjualan runcit untuk suku pertama tahun 2020 disebabkan penularan wabak COVID-19. Dalam laporan industri runcit Malaysia Julai 2020 yang dikeluarkan pada 13 Julai yang lalu, suku tahunan terbaru ini lebih baik daripada anggaran negatif 18.8% yang dibuat pada April 2020. Tahun ini merupakan tempoh terburuk bagi peruncitan di Malaysia sejak tahun 1987. Seterusnya adalah sejarah penubuhan Aeon. Jaya Dasco ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1984 sebagai tindak balas kepada permintaan Perdana Menteri Malaysia keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk membantu memodernkan industri runcit di Malaysia dengan menggunakan kepakaran pengurusan termaju di dunia. Semua ini adalah sebahagian daripada dasar pandangan timur Dr. Mahathir untuk Malaysia. Aeon berpegang kepada prinsip, iaitu prinsipnya mementingkan pelanggan, dan Aeon berpegang kepada 3 kata kunci, iaitu peace, people dan community. Aeon berharap untuk menjadi penyumbang kepada masyarakat setempat di mana Aeon membuka cawangan-cawangannya di Malaysia. Seterusnya saya paskan kepada Nabil. Terima kasih kepada Syafiq. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai strategi peruncitan Aeon. Pertama sekali adalah imej peruncitan Aeon. Aeon menjalankan pelbagai perniagaan di dalam premis mereka. Antara perniagaan yang dijalankan adalah penjualan barangan harian, pengurusan pusat membeli belah, farmasi dan juga kedai harga serata atau dipanggil flat price. Seterusnya adalah target market Aeon atau pasaran sasaran Aeon. Aeon lebih menumpukan kepada penduduk yang berpendapatan pertengahan. Dari segi lokasi, Aeon mempunyai lokasi di seluruh Malaysia kecuali di Perlis, Pahang, Terengganu dan di Sabah. So, Aeon lebih menumpukan kepada kawasan suburban dan kawasan bandar. Dari segi strategi, Aeon menggunakan pendekatan iaitu mix pricing dan juga low pricing, di mana Aeon jika di bandar, Aeon akan menggunakan pendekatan pertengahan dan harga tinggi. Seterusnya jika berada di pinggiran bandar, Aeon akan menggunakan pendekatan rendah dan pertengahan. Next slide. Semasa MCO atau movement semasa COVID-19 berlangsung, Aeon telah mencuburi pelbagai jenis perniagaan baru, antaranya Aeon Drive-Thru, Aeon Personal Shopper dan Aeon Rider. Kesemua inisiatif ini adalah untuk membantu rakyat Malaysia dan meningkatkan keuntungan Aeon. Seterusnya, untuk slide seterusnya saya akan pas kepada Hashimah. Okay, second.
menerangkan tentang mentionality seperti ini. First, jenis produk yang ditawarkan, apa produk yang ditawarkan oleh Aeon sendiri lah. Jenis produk yang ditawarkan adalah produk yang sangat yakin terus memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memberi manfaat untuk pelanggan bersuara dalam produk apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, yang ketiga adalah produk yang mula jadi. Keempat, memberikan semua maklumat dalam setiap produk tu ataupun ramuan yang berkaitan dengan produk tu. Terusnya, produk yang mempunyai konsisten inisiatif terbaik dalam kedai. Dan last sekali, memastikan untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Seterusnya, gabungan produk yang ditawarkan. Malaysia sebenarnya tengah menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Jadi Aeon ni dengan benda peningkatan penduduk tu, Aeon buat satu peningkatan produk juga daripada max value yang dijual melalui GMS, kedai runcit, kedai kedai retail yang kecil ataupun saluran runcit berkumpulan. Seperti untuk membina jenama Aeon tu sendirilah. Bagi skala dan kualiti keselamatan dan penghiburan bagi pelanggan. Yang kedua, di bawah struktur Aeon yang baru ni, bagi menambah baikkan produk Aeon tu sendiri. Jadi mereka merancang untuk dari lantai penawaran baru untuk GMS dari pasaran dan wilayah transaksi runcit lain. Dan itu terkait dengan pengembangan pasar, Aeon akan memperkuatkan lagi kemampuan penjualan barang dagangannya hingga dapat bereaksi terhadap minat pelanggan untuk produk yang lebih berkualiti tinggi. Okay, seterusnya saya serahkan pada rakan saya, Azwan. Okey, terima kasih. Okey, so part saya adalah berkenaan dengan promotional strategies. Okey, promotional strategy ni untuk memberitahu dan convince dan remind kepada target audience. Okey, untuk Aeon ni berkenaan dengan promotional strategies, dia combinekan dengan dua top line dengan line promotion untuk target kepada marketing objektif. So yang pertama adalah top line promotion yang Aeon memilih adalah dengan cara menggunakan television, radio dan print ads. Dan yang kedua adalah under the line promotion, di mana Aeon memilih secara menggunakan catalogs, trade fairs and direct mail campaign. So slide seterusnya. Okay, so ni adalah promotional strategies. Okay, di mana yang pertama adalah sales promotion, price reduction and loyalty programs, and then ada promotional tools. Okay, untuk sales promotion Aeon menggunakan dengan cara menjayakan adalah berkenaan dengan kontes, kupon, free price, loss finance, point of purchase displays, premium price and item test. Okay, so biasanya sales promotion ni bila kita tengok Aeon akan cuba mendedahkan dengan produk-produk baru mereka dengan cara pengujian test item-item yang dijual. So dengan cara pembelian barang dan mendapatkan barang yang percuma. So itu adalah cara mereka untuk sales promotion. So untuk price reduction dan loyalty programs, okay, bagi loyalty programs ni biasanya Aeon akan menggunakan card members. So daripada situ, itu adalah salah satunya adalah cara mereka menggunakan daripada card members, mereka gunakan untuk mendapatkan satu program loyalty program dengan cara kredit, dapat barang-barang hadiah dan juga point. Itu adalah loyalty program. Selain itu, untuk promotional tools yang digunakan oleh untuk Aeon adalah dengan cara menggunakan kupon, lepas tu untuk signage dan packaging,
dan juga dengan cara mereka gunakan mechanics implementing dengan cara yang biasa mereka gunakan. Kalau kita beli satu, kita dapat percuma satu ataupun percuma dua. Itu adalah salah satunya promotional strategi yang digunakan oleh Aeon lah. Okay, so next slide. Okay, ini adalah promotional strategy during COVID-19 di mana yang terkini, iaitu pada awal tahun tu. So yang poin-poin ini telah diterangkan oleh Encik Nabil. So daripada sini kita boleh nampak Aeon ni lebih mendedahkan, mementingkan dan juga prihatin kepada rakyat Malaysia, yang di mana mereka melibatkan diarahkan untuk tidak keluar rumah. So pembelian barang tu, pembelian asas tu sukar untuk dibelikan. So that's why ada personal shopper dengan Aeon Riders untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan barang-barang asas. Okay, dan juga mereka prihatin kepada bagi mereka-mereka yang telah kehilangan pekerjaan. So segala promotional strategi yang dikeluarkan oleh ketika COVID-19 ini dan mendatangkan keuntungan kepada Aeon juga, dan juga memberikan satu impact kepada rakyat Malaysia di atas keprihatinan Aeon tersendiri. Okay, so untuk yang seterusnya saya akan pas semula kepada rakan saya Hashimah. Saya akan share kesan masa MCO itu pada Aeon. Macam yang cakap tadi, macam Azwan terangkan tadi, banyak yang efek pada Aeon ni sendiri. Jadi antara efek pada Aeon ni adalah pertama, di Bursa Malaysia sendiri mengatakan bahawa pendapatan Aeon itu lebih rendah sebanyak 0.9%, iaitu RM1.02 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang kedua, pendapatan dari harta tanah juga menurun sebanyak 3.6%, iaitu RM169 juta. Ketiga, pendapatan dari saham yang lebih rendah, iaitu EPS sebanyak 0.53 sen untuk tahun kewangan 20 berbeza dengan tahun kewangan 19, iaitu tahun lepas adalah sebanyak 2.32 sen. Ini semua efek daripada MCO masa berlakunya COVID. Dan yang terakhir, penurunan keuntungan Aeon itu sendiri adalah sebanyak 77.1%, iaitu RM7.47 juta untuk suku utama yang terakhir pada 31 Mac 2020. Maksudnya apa yang data yang saya ceritakan ini semua adalah daripada suku utama yang berakhir pada 31 Mac 2020. Ini semua data yang kita dapat daripada efek MCO itu. Itu saja. Sekian saya pas dari kawan saya. Okey, seterusnya adalah conclusion dan suggestion ataupun recommendation daripada kami. Yang pertama adalah dengan membina aplikasi, iaitu Aeon seharusnya membina aplikasi supaya ia lebih convenient kepada online shoppers. Aplikasi ini sangat penting di samping Aeon ada website. Sepanjang MCO, kebanyakan pengguna menggunakan aplikasi untuk membeli barangan dan produk. Yang kedua adalah collect target market information, which is Aeon seharusnya mengumpul data-data target market supaya mereka mengetahui siapa pembeli mereka based on age, gender, income or social status, dan daripada situ mereka dapat mengesain trend yang yang dibawa oleh pengguna supaya mereka boleh menawarkan apa yang diperlukan oleh pengguna. Jadi Aeon boleh attract ataupun membawa produk yang sesuai kepada preference pengguna. Yang ketiga adalah offer more promotions. Offer more promotions ni sepanjang MCO, kebanyakan pengguna terkesan oleh MCO lah. Jadi seharusnya Aeon memberikan lebih
promotion kepada buyers, iaitu providing more affordable price products ataupun increasing the discount. Jadi ini adalah salah satu effort untuk meningkatkan sales company dan attract more people to come to Aeon. And last sekali adalah social media marketing. Social media marketing adalah ada satu alat marketing yang free. Jadi Aeon seharusnya menggunakan promotional strategy ini supaya Aeon dapat reach the mass market economically. Jadi ia memudahkan Aeon untuk interact dengan customer mereka. Secara kesimpulannya, Aeon seharusnya lebih kreatif dan inovasi untuk mencapai ekspektasi pengguna ataupun buyers mereka supaya customer ni ada shopping experience dan boleh membuatkan mereka tersenyum membeli barangan di Aeon. Sekian saja presentation daripada kami. Sekian, terima kasih.